Joget dulu. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Warna Space. So hari ni kita ada dua special guest di Warna Space. So first of all, let me introduce myself. Nama saya Farid. Saya adalah seorang visualist yang translate kata-kata kepada visual. So sini sini kita ada sila perkenalkan diri. Hai, Assalamualaikum. Saya Azim Warna. So basically untuk siapa yang kenal saya adalah founder. Saya adalah director kepada Warna. So basically Azim Warna tu bermaksud diwujudkan karakter tu adalah untuk memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada semua orang di dunia dan di Malaysia specifically untuk branding dan juga kreatif. Oh gitu. Dahsyat. Okay. Saya Faris Hilmi. Boleh panggil Faris. Seni itu mungkin subjektif tapi saya boleh bagi objektif. Simple. Mantap. Nice. Yes. Okay, Cik Azim, branding guru. Okay. Azim Warna branding guru. Okay, actually kemarin lah kan, dalam minggu ni kan, ada thoughts yang came in my mind. Berbahaya ni. Saya seorang graphic designer. Okay. Jadi saya nak tanya kat Encik Azim dengan Faris lah kan, your point of view kan. Apa yang saya faham, saya as a graphic designer, apa yang saya faham tentang branding adalah dia punya logo, okay, dia punya look and feel, dia punya colour. Ada tiga ni, boleh pergi. Itu apa yang saya faham. Pasal branding. Apa yang saya faham tentang branding. Jadi can you explain about a bit about apa tu branding? Okay, sebenarnya maksud branding tu besar dan banyak filosofer ataupun branding experts memberi maksud yang berbeza-beza. So antara few yang saya pegang adalah branding tu adalah macam mana kita membuatkan orang rasa tentang produk kita, servis kita dengan jenama kita. So macam mana kita nak buatkan orang tu rasa something. Contohnya kenapa orang rasa kaya bila beli kopi kat Starbucks walaupun kualiti kopi kat Starbucks tu macam biasa-biasa. Tapi Starbucks antara brand yang dah mencapai branding yang power sebab orang rasa kaya, have pergi beli kopi kat Starbucks. Betul. Kalau tanya coffee enthusiast, orang yang betul-betul dalam industri kopi, diorang rasa Starbucks punya kopi tu biasa-biasa je. Betul. Overrated je sebenarnya. Betul. Tapi Starbucks berjaya mencapai branding yang macam tu. So the act of membuatkan orang tu rasa something tentang produk dengan servis kita. Dan dalam masa yang sama, saya sama macam Farid dulu. Saya starting dulu sebagai graphic designer. Okay. So kalau ada klien datang dengan saya tengok dia punya logo macam biasa-biasa, dia punya macam biasa, saya introduce untuk buat servis logo, buat social media, brand guideline dan sebagainya. Alhamdulillah lepas 2 bulan lingkup company tu. Logo cantik dah. Logo cantik dah, dia punya ni semua dah cantik, produk cantik, shooting gambar semua cantik. Tapi end up tak boleh go juga. So maksudnya kat sini branding adalah macam ni kita buatkan orang tu rasa supaya orang yang rasa tu dia akan repeatedly membeli produk kita dan dia akan memberitahu orang lain tentang bagusnya produk kita. So result daripada branding tu bukan sales saja. Dia ke arah orang tu menjadi ambassador kepada kita untuk memberitahu kepada orang lain pula tentang bagusnya brand kita. Betul. So logo, colours dan sebagainya salah satu tools di dalam branding. So it's not about brand terus ada bukan kan. Ada orang kata branding tu adalah logo dan logo tu adalah branding. Betul. Itu normal lah. Branding bukan about logo. Okay. Tapi logo adalah salah satu branding. So dalam branding punya strategi tu, logo tu salah satu je. Dia ada berpuluh-puluh lagi branding strategi yang perlu ada supaya lengkap lah cycle sebagai satu branding strategi. Faham. Kalau kita buat logo tu cantik saja, color social media semua nampak mahal, luxury, branding strategi tidak akan berjalan secara smooth sebab satu je yang berjalan. Okay, faham. So dia tak lengkap. Banyak lagi sebenarnya. Nanti kita akan share banyak lagi. So basically logo tu adalah face of the brand. Yes. It's not the branding, it's a face of the brand. Muka Gitu. depan lah. Muka depan. Okay, faham. Good. From your POV, Faris? Bagi saya branding ni apa yang orang cakap tentang kita. Kan. PM tepi.
Apa yang tepi? Apa yang orang cakap pasal kita, kira macam opinion diorang terhadap kita ni apa. Contoh misal kata kalau warna, saya ni orang asing kan, saya dah datang first time office kan, lepas tu saya cerita kat orang lain kan, warna ni space dia best kan, warna biru je, lepas tu dia punya apa ni, susunan layout dia cantik, team dia best, View kan? View kau-kau kan. Dekat dengan masjid. Dekat dengan masjid kan. Lepas tu kira bagi saya benda tu apa yang orang rasa tentang kita, apa yang orang cakap bila kita tak ada kat situ. Good. So dia akan menjadi macam mana nak buat orang rasa. Betul. Macam mana nak buat orang rasa dalam branding adalah di sini bermaksud dua terms. Okay. Branding positioning dan branding perception. Brand positioning and brand perception. Brand perception adalah apa yang orang cakap tentang kita melalui apa yang kita buat daripada brand positioning. Kita punya tagline, kita punya message, cara kita buat video, logo kita dan sebagainya, itu di ke arah brand positioning. Brand tone, brand voice. Benda tu di dalam branding positioning. Bila kita dah buat benda tu banyak kali, then lahirlah kepada brand perception. Apa yang orang awam fikir tentang brand kita. So macam mana nak capaikan apa yang orang rasa through brand positioning. So nak tahu lebih lanjut, kita buat sesi khas untuk brand positioning saja. Gitu. Benda panjang. Saya boleh explain benda tu 3 hari untuk benda tu saja. So dia terlalu kompleks, tapi itu yang korang kena look up. So branding is not a logo, branding is not a color, branding is not a yada. Branding is about how we feel about the company itself about the brand itself. Bukan logo apa semua tu lah kan. Itulah selama ni saya macam didoktrinkan kan dekat kepala macam logo brand logo. So dia dah mix. Itu sedangkan benda tu adalah kumpulan untuk menjadi satu logo, satu branding. Betul. Okay, saya nak bagi satu sample aktiviti. Kalau saya tunjuk few gambar ni, korang tahu tak nama brand ni? Okay, brand first, brand second, brand third, brand fourth dan brand fifth. Walaupun produk yang saya tunjuk ni tak ada logo, korang tahu ni brand apa. So adakah brand itu adalah logo? Dan adakah logo tu adalah brand? Obviously not. Obviously not lah. Kan? So untuk menjawab soalan awak, saya bagi sample aktiviti, korang pun tahu. Walaupun tak ada logo kat produk ni, korang tahu ni produk apa. Kan? Betul. Setuju. Good. Wish, power. Saya macam jap. Terbuka minda lah. Dan masa awal dulu pun saya pun sama dengan Farid kak. Kan? Orang kata pasal branding kan, terus terbayang logo, color, typography. Itu je. Sedangkan branding ni luas lagi sebenarnya. Betul. Kalau nak tahu. Betul. Dan saya pernah terbaca daripada Marty Neumann. Macam mana tahu kan? Yes. Dia kata brand is a result. Brand is a result. Brand is a result. So daripada result tu ada lengkungan apa? Lengkungan tu kan? Prop tu kan? Dia kata brand is a result which is a customer feeling about the service, about the product and about the company itself. Itu after Encik Azim bagi kat saya kan. Time tu saya tak faham lagi. Sampai sekarang baru faham ni. Nasib baik faham. Bila Encik Azim dia dah simplify kan bahasa mudah untuk saya, so macam macam ni macam ni. Sebab mungkin banyak orang kata brand macam ni, brand macam ni. Dan lagi satu yang memang come in my mind kan. Branding, marketing. Uish. Marah cikgu marketing saya ni. Sebab saya tak boleh bezakan dua benda tu. Sebab kadang-kadang marketing macam ni. Kadang-kadang branding pun macam ni kan. What is the different? Macam mana kita nak differentiate benda-benda tu? Okay. So basically tadi kita tahu yang branding tu adalah macam mana kita nak buatkan orang rasa tentang produk, service dan company kita. So marketing adalah cara how to buat benda tu. So branding ni is about why, dan marketing is about how. So which one come first? Branding harus datang dulu. Sebab dalam branding strategi, perkara pertama kita kena buat adalah mission and purpose. So company tu kena ambil tahu kenapa buat company ni, apa purpose dia.
dah tahu why benda tu, baru akan datangi strategi marketing macam mana nak capai why tu tadi. Faham. So ada orang start dengan marketing dulu, buat duit dulu, buat marketing dulu, reach dan sebagainya tu tak salah pun. Tapi adakah kita boleh sustain dengan benda tu saja? Saya jumpa ramai marketers yang hit and run. Maksudnya buat satu campaign jadi jalan, and then next tu kena buat yang lain pula, next kena buat yang lain pula. So actively kena buat. Ada yang down, ada yang okay, ada yang tak okay. Tapi bila branding tu kita faham mission and purpose kita wujud company ni sebab apa, lebih senang proses marketing tu bergerak. Okay, faham. So bezanya marketing dengan branding, branding adalah untuk membuat orang rasa, marketing untuk mencapai lebih ramai orang untuk rasa benda tu. So senang cerita, branding ni adalah first impression orang lah kat kita. Sebelum kita nak, macam contohlah ada nak jumpa klien, misal kata kan, saya akan persiapkan diri saya, itu adalah branding saya. And from head to toe lah. Itu brand positioning lah. Yes. Kita positionkan awak macam tu. Then baru dia create brand perception tu. Betul lah. Bila dah sampai depan klien, kita buat marketing kita. Betul. So bagi saya, pandangan saya macam tu. And then bila depan klien dah convince dengan kita, dah persuade dengan apa yang kita cakap on marketing tu, and then dia bayar duit. Masuk sale. Itulah sales. Betul. So atas tu build impression, second tu untuk build build trust, and then second and last baru dibayar kat situ. So branding, marketing and sales. So is it purchasing decision seseorang tu rely on marketing ke branding? Sebab kalau ikut saya, baik saya pergi branding, baik saya pilih iPhone daripada pilih Android. Tu kalau saya. Tapi kalau macam orang ni like orang tu nak Okay, kita tahu humans ni semua orang berbeza-beza. So kita pun appreciate setiap orang tu dia berbeza personality, berbeza apa yang diorang value. Ada orang value produk yang harga murah. Ada orang value produk yang mahal sikit tapi organic base. So kalau orang tu value ke arah organic base, terpaksa bayar mahal sikit, that's good branding lah. Bagus ada orang bayar situ sebab orang value benda tu. Setiap orang value benda tu harganya murah. So kat sini menjawab soalan awak, dia different orang, different apa benda yang dia value. So kalau awak value branding yang bagus, company yang power sebagainya, awak akan consume kepada sana, dah awak akan menjadi ambassador. Kau kenapa guna Android? Betul. Guna iPhone lah. iPhone ekosistem dia macam ni kan. Sebab awak value branding Apple dan sebagainya. Mungkin ada orang dia value dari segi kewangan dia. So dia akan pilih handphone yang lebih murah, atau handphone yang sekadar nak WhatsApp je. Handphone Oppo pun okay. Betul. Dia value benda tu. So of course dalam bisnes kita nak benda ni sustainable. Benda ni long term. So we want to build crowd ataupun audience ataupun customer yang boleh beli berkali-kali, dan dia value kita bukan sebab harga, dia value kita sebab value dalam company yang kita bawa. To gain it trust lah kan. So orang tu akan beli berkali-kali lah. Itu salah satu result daripada branding. Orang beli berkali-kali. Faham. Tapi betul ke kalau purchasing power tu datang daripada pendapat sendiri juga? Setuju. Setiap orang ada value yang diorang pegang berbeza-beza. Even dalam family kita pun, kita akan dapat tengok cara mak kita beli barang lain, cara ayah kita beli barang lain, betul. Cara kita beli barang lain, cara abang kita, adik kita, cara beli dia pun lain. So setiap orang mempunyai perspektif ataupun behavior yang berbeza-beza. So kalau company nak buat branding, company kena faham dia nak target orang yang macam mana. Kat situ datangnya avatar kita, persona kita balik untuk kita positionkan. Kita suit dengan market segment yang kita nak target tu. Bolehlah jelas kat situ. So bukan buat secara merapu lah branding ni. Sebab tu branding dia punya package agak pricey. Sebab dia banyak steps ataupun banyak dia punya proses in order untuk company tu capai apa yang dia nak target. Mission dan purpose balik. Betul. Faham. So branding ni dia kompleks sebenarnya. Even dengan team kita pun saya tak go through terus satu hari terus saya hentak ajar branding. Dia it's a big topic. So from time to time kita akan belajar benda itulah. Yes. So maksudnya is branding, apa yang saya faham kan, branding is a long term lah. Long term punya game kan. And marketing is a short term punya game. Betul. Tapi benda dua-dua tu is memang kena selari, kena align ke macam ni? Betul. Walaupun dua benda tu adalah dua benda yang berbeza, tetapi dia somehow overlapping dan dia memerlukan each other.
Kalau mission purpose kita power sekalipun, sangat jelas, sangat big impact, kalau execution kepada marketing tu tak reach ramai orang, orang tak tahu juga. Betul tak? Betul. Kalau saya nak buat macam saya nak buat satu kawasan yang bumi hijau, kita guna solar, kita guna EV saja tempat tu, tapi tak ramai orang tahu. 3 orang je tahu. Awareness tu tak ada. There's no point lah. Datanglah fungsi marketing tu untuk membuat hebahan, ramai orang tahu. Persuade dia lagi. Yes, untuk orang contribute dan join kita punya mission and purpose. Boleh je. So menjawab soalan awak, adakah dia kena selari dan sebagainya? Dia kena selari. Barulah bisnes tu berjalan serentak. Dan ramai marketers yang pandai buat marketing tapi tak pandai buat bisnes. Dia faham nak cari reach, tapi nak build up the good business yang boleh sustain dan sebagainya, ramai tak faham sebab tak faham branding. So dia tak faham jelas kenapa mission dia diwujudkan, kenapa ni. Setuju. Dia pandai buat duit tapi dia akan letih. Pada time tak buat tak edit. Ni dapat duit banyak sekali, seronok. And then next month fikir benda lain pula. Dia letih dan tak sustainable. Terlebih hasil pula situ. Gitu. Tapi kat sini betul ke salah? Tak. Dia depend kepada selera business owner tu sendiri. Betul. Kalau ada business owner yang selera dia macam tu, carry on. Tak ada masalah. Mungkin saya punya style of business lain. Betul. Style of business dia long term, saya strongkan kat foundation dulu, branding dulu, and then baru saya go on kepada benda technical. Betul. Itu style saya buat business. Setuju. Okay, so memang menjawab soalan saya. Bukan macam ni. Kalau tak pandai main goyang dia. Memang menjawab soalan saya yang apa itu branding, which is branding is not a logo, it's not a color palette, it's not a element or whatever. As a graphic designer punya point of view lah kan. Branding is a customer tu punya feel kan about our brand. Betul. Persepsi dia. Betul. Daripada brand positioning akan create brand perception. And second is branding and marketing kena serentak, kena align. Tapi pada point of view saya adalah branding is much long term punya game lah. Betul. So thank you Encik Azim, welcome. Faris, Sama-sama. thank you for datang kat sini borak-borak kan. Nanti boleh datang lagi. Saya hari-hari masuk sini. Saya pun sama juga. Datang next session lah. Okay. So untuk siapa yang tengok video ni, tengok podcast ni ataupun dengar podcast ni, kalau ada soalan tentang branding ataupun ada soalan tentang kreatif nak tanya kita orang, feel free drop your comment down below. Nanti kita akan bantu untuk buat satu sesi khas untuk korang. Betul. Gitu. Kalau nak layan lagi, boleh follow and subscribe. Betul tak? Okay, thank you very much.